Sebenarnya guys, Sabah juga menuntut ME63 ini, tapi tidaklah seagresif seperti Sarawak guys. Kita boleh lihat sendiri guys, apabila mau dekat pilihan raya baru ada suara-suara ini yang tiba-tiba menuntut ME63, tapi selama penggal berkuasa kita tidak akan dengar itu guys. Sarawak kini berdiri sebagai antara negeri yang terkaya di Malaysia dengan pendapatan kasar negara GNI per kapita sebanyak RM73,426. Negeri ini telah mengatasi Selangor dan Johor dari segi pencapaian ekonomi rakyatnya. Okey, saya sebenarnya cemburu dengan Sarawak. Apa punya jalan ini? Upload terus dia no. Ini jalan memalukan. Jalan Puaka. Tengoklah bah, apa macam bah ini. It's just some dog walking on the trash. Oh man, what a place. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Assalamualaikum, hey ho, apa kabar guys? Selamat datang balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan semua dalam episode hari ini. Balik lagi di BDT Crew. Buat kawan-kawan yang baru, ini adalah sebuah channel yang mengkompilasikan fakta sejarah tentang Sabah dan Sarawak dan hal-hal yang menarik. Jadi stay tune guys, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini guys, oke? Dan hari ini kita ada satu video yang bakal saya bahas, yaitu topik yang menarik lah. Kenapa Sabah tidak boleh jadi seperti Sarawak? Satu pertanyaan yang saya yakin ramai orang Sabah tertanya-tanya guys. Kenapa Sarawak semakin hari semakin kuat? Kenapa Sarawak ada Petros? Dan yang paling penting, kenapa Sarawak berani menuntut hak mereka? Dan kenapa Sabah masih lagi bergelut dengan isu-isu yang selalu dihadapi, yang paling basic lah, seperti air, elektrik, pentadbiran, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan luar bandar yang sangat jauh ketinggalan dengan Sarawak. Sedangkan satu perkara yang jelas dan ramai Sabah dan Sarawak tahu, Sabah dan Sarawak ini masuk ke dalam Malaysia sebagai rakan pengasas guys. Bukan seperti negeri biasa, tapi Sabah dan Sarawak mempunyai status yang jauh berharga dan jauh lebih hebat. Tapi kenapa Sabah tidak dapat jadi seperti Sarawak? Jadi sebenarnya guys, apa yang berlaku kita akan bahas dan kupas di dalam video kali ini nih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik like, komen, dan share, aktifkan tombol loceng, dan mari kita sama-sama bahas topik isu hari ini nih guys. Sabah dan Sarawak masuk sebagai rakan. Tahun 1963 tertubuhnya Malaysia guys. Sabah, Sarawak, Singapura, Tanah Melayu bergabung untuk membentuk Malaysia. Tapi guys, Sabah dan Sarawak masuk dengan syarat yang istimewa, yaitu hak negeri masing-masing harus dilindungi dan dipelihara. Sebab itulah lahir perjanjian besar, yaitu ME63. Dan apa yang terkandung dalam perjanjian ME63 ini antaranya adalah kuasa imigresen, kuasa tanah, agama negeri, dan autonomi pentadbiran yang tertentu. Maknanya guys, di sini saja kita sudah boleh lihat dari awal lagi Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sama guys, mempunyai kedudukan yang sama dan kuat lah, sama-sama kuat. Tapi selepas 60 tahun, kenapa Sarawak sepertinya jauh meninggalkan Sabah dan Sabah sepertinya jauh ketinggalan? Kenapa keadaan begitu nampak berbeza guys? Salah satu faktor terbesar, kalau pandangan saya, menurut pendapat saya lah, adalah faktor politik negeri masing-masing. Sarawak selama berpuluh-puluh tahun, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, dipimpin oleh parti tempatan yang begitu konsisten guys, mempertahankan agenda negeri mereka. Mereka fokus satu perkara, Sarawak mesti kuat, mesti berdikari, dan Sarawak mesti pertahankan hak mereka guys. Tidak pernah ada ahli-ahli politik yang melompat sana sini, yang tiba-tiba bertukar ini memperjuangkan itu ini. Tidak seperti itu. Sarawak tiada begitu guys. Dari 60 tahun, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, sepengetahuan saya lah, apa yang saya sudah kaji, semua ahli politik dia dari dulu mau hak yang
sama guys, mempertahankan hak masing-masing, hak tanah Sarawak gitu, tapi di Sabah tiada begitu. Sabah mengalami banyak perubahan kerajaan negeri guys. Lompat pati berlaku, gabungan berubah, arah pembangunan berubah. Bila kerajaan berubah terlalu kerap, strategi jangka panjang jadi sangat sukar untuk dilaksanakan. Jadi itu salah satu faktor kenapa saya rasa Sabah ini sangat susah mau jadi seperti Sarawak. Dan disinilah perbezaan dia boleh kita lihat guys. Satu perkara yang ramai rakyat Sabah perhatikan, dan bagi saya ini hal yang sangat menarik perhatian lah. Sarawak menubuhkan syarikat minyak sendiri guys, Petros. Langkah ini bukan langkah kecil. Ini bagi saya langkah sangat strategis. Dengan Petros, Sarawak mempunyai kuasa rundingan yang jauh lebih besar dan sangat kuat dalam sektor perundingan tenaga. Sarawak tidak sepenuhnya bergantung kepada pusat dalam urusan minyak dan gas di negeri mereka. Sebab tu ramai rakyat Sabah pula bertanya, kalau Sarawak boleh buat Petros, kenapa Sabah tidak guys? Coba kalian pikir, apa pendapat kamu? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Soalan ini hari ini semakin kuat didengar guys. Sama ada orang politik ataupun orang biasa, orang awam, pasti akan tertanya, kita akan dengar soal-soal ini guys. Sarawak pula sebuah negeri ataupun konsisten menuntut hak mereka. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan berkali-kali, tapi setiap kali ada peluang mereka akan menuntut hak mereka. Pemimpin Sarawak, kalau bagi pendapat saya jujur, memberi satu message yang sangat jelas di mana hak Sarawak mesti dikembalikan dan diberikan. Message ini diberikan ataupun disuarakan dalam rundingan kerajaan pusat berkali-kali guys, bukan satu dua kali saja, bukan mau dekat pilihan raya saja kita dengar ini, tapi setiap kali ada peluang berjumpa pasti message ini disampaikan oleh pemimpin Sarawak. Sebenarnya guys, Sabah juga menuntut ME63 ini, tapi tidaklah seagresif seperti Sarawak guys. Kita boleh lihat sendiri guys, apabila mau dekat pilihan raya baru ada suara-suara ini yang tiba-tiba menuntut ME63, tapi selama penggal berkuasa kita tidak akan dengar itu guys. Dan itulah satu sebab kenapa hari ini kita dapat lihat perbezaan yang begitu besar antara Sabah dan Sarawak. Ada satu hal yang sangat jarang dibincangkan, tapi sangat penting kalau menurut saya guys. Sarawak mempunyai identiti kenegerian yang begitu kuat dan tegap lah orang bilang. Ramai rakyat Sarawak yang melihat kepentingan negeri sebagai keutamaan utama. Pemimpin mereka pula bijak menggunakan ini sebagai satu strategi politik dan sebagai kekuatan di dalam rundingan politik. Sabah juga sebenarnya sama, mempunyai seperti ini juga, tapi tidak digunakan sepenuhnya guys. Sebagai kekuatan politik jangka masa panjang, kalau hal ini ataupun perkara ini digunakan secara bijak, saya yakin Sabah juga boleh jadi seperti Sarawak. Jika semangat ini dijalankan dengan strategi yang jelas, Sabah juga sebenarnya boleh berubah. Jadi persoalannya di sini, apakah Sabah boleh jadi seperti Sarawak guys? Kalau menurut saya, jujur pendapat saya, jawaban sebenarnya Sabah boleh. Sabah bukan negeri kecil, Sabah bukan negeri yang lemah, dan Sabah adalah sebuah negeri yang kaya dengan sumber. Sabah negeri yang strategik. Sabah negeri pengasas Malaysia. Apa yang membezakan Sabah dan Sarawak bukan kemampuan guys. Sama-sama mempunyai kemampuan yang sama. Cuma strategi, kestabilan, dan hala tuju jangka panjang, itu masalah dia di sini. Sarawak mengambil masa 30 tahun, lebih 30 tahun untuk mencapai di mana Sarawak sekarang guys. Sabah bagaimana? Apa pendapat kalian? Saya jujur, saya rasa Sabah juga boleh mencapai seperti ini. Jadi soalan dia sekarang guys, kenapa Sarawak boleh tetapi tidak Sabah akan bergerak seperti Sarawak hari ini? Sebagai rakyat Sabah yang menonton, apa pendapat kamu guys? Video ini bertujuan edukasi dan bukan untuk memporak-perandakan, cuma menyedarkan. Dan mungkin kalau kamu ada pendapat kamu sendiri kenapa kita tidak boleh jadi seperti Sarawak, silakan komen di ruang kolom komentar di bawah. Dan moga-moga video seperti ini dapat menarik perhatian kamu untuk lebih berpikiran secara edukatif dan dapat kongsikan video ini kepada generasi-generasi muda di luar sana. Apapun, sampai di sini dulu. Komen di ruang kolom komentar di bawah pendapat kamu, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.